Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Hari ini kita akan baca dari ayat yang ke 103 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqati wa anna Allaha huwa at-tawwabur rahim. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ayat hari ini, ayat 103, dia berbunyi khudh min amwalihim sadaqatan. Ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah. Sebagai sedekah. Tutahhiruhum, dalam kurungan dia ni kata zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka dari akhlak buruk. Wa shalli 'alaihim, dan doakanlah untuk mereka. Inna salataka sakanun lahum, kerana sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Wallahu sami'un alim, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey. Kalau ayat sebelum ni cerita orang munafik, kemudian cerita orang beriman yang tak pergi perang, yang mana mereka ni tak pergi bukan kerana munafik, tapi kerana mencampurkan antara amalan baik dan buruk. Tiba-tiba datang ayat supaya ambillah harta mereka. Ada kesinambungan tak dengan ayat yang sebelumnya, dengan ayat sebelumnya? Jawapan dia ada. Ayat sebelumnya ni cerita orang yang mencampurkan antara baik dan buruk.
wa akharuna i'tarafu bidhunubihim, dan ada dari kalangan mereka sebahagian yang lain mengakui dosa-dosa mereka. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Khalatu amalan salihah, mereka telah mencampur adukkan amalan yang baik dengan amalan yang buruk. Ayat ni adalah ayat berkaitan dengan orang yang tak pergi perang, kemudian mereka ni bukan munafik. Yang kita dah sebut semalam, cerita salah seorang daripada sahabat yang dinyatakan tak pergi perang, iaitulah Abu Lubabah. Dan beberapa sahabatnya, ada 5, ada kata 5 orang, ada kata 7 orang, ada kata 9 orang bersama dengan dia. Abu Lubabah ni, dia selepas dia tak pergi, tahu Nabi SAW dekat nak balik, maka mereka pun kerana orang panggil rasa bersalahnya tak pergi, dan dia tahu benda ni salah, dia iktiraf dosa dia. Dia mengaku. Jadi sebelum Nabi SAW sampai ke Madinah, dalam perjalanan pulang tu, dia orang ni ikat diri mereka di tiang masjid. Di tiang masjid, sehinggalah bila Nabi SAW sampai, Nabi SAW tengok dia orang ni, Nabi tanya siapa tu. Lalu dikhabarkanlah kepada mereka, dikhabarkanlah kepada Nabi SAW, mereka ni adalah orang yang tak pergi perang, begini. Dan ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala kata, asallahu an yatuba alaihim, moga-moga Allah menerima taubat mereka. Lalu dengan ayat ni Allah menerima taubat orang yang ikat diri di masjid tu. Imam Mujahid kata ayat ni juga turun pada Abu Lubabah pada kisah lain. Rupanya Abu Lubabah ni ada kisah taubat dah sebelum daripada ni. Ada juga satu lagi kisah Abu Lubabah, saya pernah cerita sebelum daripada ni, iaitu Abu Lubabah ni salah seorang daripada utusan Nabi yang pergi berunding dengan Bani Quraidah. Kalau kita ingat dululah, saya pernah cerita, Abu Lubabah ni waktu Nabi SAW suruh pergi berunding dengan Bani Quraidah, sebenarnya dah ada keputusan. Apa keputusan dia? Orang-orang lelaki dari kalangan mereka kena bunuh. Orang wanita ditawan, kemudian harta mereka dirampas. Waktu nak pergi berunding tu, Nabi SAW tanya siapa, kemudian Abu Lubabah pergi. Waktu dia pergi berunding, suruh mereka tu menyerah diri. Di antara tawaran dia ialah suruh berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu dia bagi tahu berhukum dengan hukum Rasulullah, dia tunjuk isyarat dengan tangan dia. Ingat tak saya pernah cerita? Dia tunjuk isyarat dengan tangan dia, berhukum dengan hukum Nabi itu, dia tunjuk isyarat. Maknanya dia bagi tahu kepada mereka Nabi nak bunuh. Maka begitu juga lepas daripada tu, dia pun dia buat tu kerana tersalah lah. Dia pun tak, tangan boleh jadi tangan dia tu. Dia tahu dia telah mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia pun pergi tak balik jumpa Nabi dan ikat dirinya di masjid. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang buka ikatan dia. Tu kisah Abu Lubabah waktu peperangan Bani Quraidah. Imam Mujahid kata ayat ni mungkin berkaitan dengan kisah tersebut.
Tapi dalam tafsir Ibn Kathir ni disebut cerita bahawa mereka ni tak pergi perang dalam perang Tabuk, dan waktu sekembalinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ikat diri mereka di tiang masjid. Abu Lubabah bersama dengan ada kata 5, 7, 9, wallahu taala alam. Jadi sehinggalah turun ayat Quran ni, ayat 102 sebelum ni, Allah mengampunkan dosa-dosa mereka. Belum lagi. Tak masuk yang pulau. Yang pulau tu ayat bawah sekali. Nanti kita akan sampai. Jadi ada beberapa kategori orang yang tak pergi perang ni. Kemudian mereka ni lepas daripada Nabi SAW bebaskan mereka, dia sebagai tanda terima kasih, syukurnya Allah terima taubat mereka, dia balik ke rumah, dia ambil harta-harta mereka, dia nak bagi sedekah kepada Nabi, nak bagi kepada Nabi SAW untuk orang Islam lah. Ambillah harta mereka sebagai tanda mereka ni syukur kepada Allah di atas terimanya taubat mereka. Tapi Nabi SAW tak ambil juga harta mereka. Nabi tak ambil harta mereka. Kemudian mereka minta Nabi SAW doakan mereka. Lalu turun ayat Quran, khudh min amwalihim sadaqatan, ambillah dari harta mereka sebagai zakat ataupun sebagai sedekah. Baik, itu salah satu daripada kisah. Tapi ayat ni juga menunjukkan kepada perintah perintah Allah kepada Nabi SAW supaya mengambil harta zakat daripada kaum muslimin. Bukan untuk Nabi lah, kutip harta zakat untuk muslimin, dan menyucikan, ataupun maksud daripada sedekah ni, antara kebaikan atau faedah sedekah ialah menyucikan dosa-dosa. Daripada, sebab Allah Ta'ala kata khudh min amwalihim sadaqatan, ambillah dari harta mereka sebagai zakat atau sedekah, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa. Jadi antara ni faedah sedekah ialah menyucikan diri dari dosa. Jadi sahabat-sahabat yang tak pergi perang tu, dia faham setelah pada antara taubat mereka bersedekah. Sebab tu dalam kisah 3 orang tu juga, bila Allah terima taubat mereka, maka salah seorang daripada mereka, Ka'ab, tak ada apa di rumah dia, orang mari pun dia bagi, sekali dengan baju dia bagi. Baju dia pun dia bagi sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu antara ada kaitan dengan penghapusan dosa dengan zakat ataupun sedekah. Kerana sedekah ni menghapuskan dosa. Boleh jadilah juga Allahu Ta'ala alam, sebagai dia panggil, setelah daripada berakhirnya Ramadan, maka semua orang bayar zakat fitrah. Antara hikmah dia yang kita sebut sebelum ni adalah untuk orang-orang fakir bergembira di hari raya. Tapi itu sudut orang fakir, kan? Sudut orang yang bayar zakat pula, dia adalah menyucikan dosa. Sebab ayat ni menunjukkan zakat ataupun sedekah menyucikan dosa. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan mensucikan mereka. Wa salli alaihim, dan berdoalah kepada mereka. Inna salataka sakanul lahum, kerana doa kamu itu memberikan ketenangan kepada mereka. Wallahu sami'un alim,
dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Baik. Ayat ni juga menjadi dalil, tapi kita kutlah dalil yang salah kepada orang-orang yang tak nak bayar zakat zaman Abu Bakar As-Siddiq. Sebab ayat ni Allah Ta'ala kata khudh, ambillah wahai Muhammad. Tapi dia tak ada translation dia ni lah. Ambillah wahai Muhammad. Ada dalam tafsiran tu, terjemahan. Tak ada. Ambillah zakat. Dalam bahasa Arab, khudh ni nak menunjukkan seorang. Khudh ni fi'il amar merujuk kepada seorang. Kalau ramai, khudhu. Kalau khudh, seorang. Jadi ayat ni Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalihim sadaqatan. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ada sebahagian daripada orang Islam pada masa tu menganggap zakat sudah pun tak ada. Sebab Rasulullah dah tak ada. Yang Allah Ta'ala perintahkan untuk terima zakat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa zaman Nabi ya, sebab ayat ni lah. Mereka faham macam tu. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain tak faham macam tu. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok orang-orang Khawarij, dia berhukum dengan ayat Quran tapi pada konteks yang salah. Sama dengan orang murtad ni zaman Abu Bakar As-Siddiq. Sebab apa tak nak bayar zakat? Sebab ada dalil. Mana dalil dia? Ni ayat Quran ni. Allah Ta'ala kata khudh. Allah Ta'ala bagi tahu Nabi je. Kenapa Abu Bakar nak kutip? Ya Allah Ta'ala bagi tahu Nabi je. Tapi salahlah dianya sebab memanglah ayat ni perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ayat-ayat lain banyak menerangkan tentang wa aqimus salata wa atuz zakah. Kan? Dan banyak lagi hadis-hadis ataupun ayat-ayat Quran yang menunjukkan kefarduan zakat bukan terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berterusan sehingga Allah Ta'ala kata fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka ni bertaubat, kemudian mereka solat, kemudian mereka bayar zakat, barulah mereka itu saudara seagama dengan kamu. Jadi Abu Bakar As-Siddiq faham zakat ni adalah kefarduan dan dia rukun daripada rukun Islam terkait individu. Rasulullah ada ke Rasulullah tak ada ke, zakat tetap ada. Waktu mula-mula Abu Bakar nak perangi mereka, Umar radhiyallahu anhu datang tanya, ya ke Abu Bakar, mu nak perang orang mengucap kalimah la ilaha illallah? Abu Bakar kata, demi Allah, kalau mereka tak nak bagi satu iqal ni pengikat unta yang mereka bayar dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya aku akan perangi mereka. Bukan sebab Abu Bakar nak harta, sebab Abu Bakar faham bahawa tuntutan zakat ni bukan hanya sekadar dibayar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah dalil mereka hak tak nak bayar zakat tu. Tapi dalil yang salah lah. Dalil tu betul dah, ayat tu betul dah. Cuma konteks mereka guna dalil ni untuk tak nak bayar zakat tu tak betul lah. Jadi jangan heran kalau ada orang lah ni bawa ajaran tak betul, dia sokong ajaran dia dengan Al-Quran. Seperti golongan Khawarij. Golongan Khawarij ni
Golongan anti hadis, tak nak hadis, dalil Quran juga. Tak? Jadi jawapan dia, kita kena pergi kepada orang-orang ataupun ulama-ulama yang faqih, yang mana mereka ni tahu berdasarkan ayat Quran ni konteksnya macam mana. Sebab tu saya tak galak sangat kalau orang baru-baru nak belajar, semangat dia tu kita bagi translation kat dia, kemudian dia baca translation tu dan dia nak faham Quran macam tu je. Kalau sekadar ayat-ayat berkaitan dengan ketuhanan, akidah dan sebagainya, bolehlah untuk mengaitkan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi untuk faham Quran dengan detail, dengan cara perbahasan dia, tidak sekadar, bukan orang baru masuk Islam je, orang lama masuk Islam pun, kalau sekadar dia baca terjemahan dan dia interpretasi dengan kefahaman dia sendiri, itu masalah. Kita pun duk rujuk, tengok tu pun kadang-kadang tengok, baik kita ada benda hak kita baik kita tak bagi tahu, daripada kita bagi tahu takut tersalah, kan? Pasal apa? Sebab dia tengok ada juga kadang-kadang orang tersalah faham ayat Quran. Makna dia betul dah, konteks dia pula salah. Jadi kembalilah merujuk kepada ahli ilmu. Boleh kita nak baca, tapi jangan kita rasa itulah dia kefahaman tu, sehingga kita tanya dulu, rujuk dulu, betul ke ayat ni maksud dia begini? Kita tanya dulu. Takut-takut kita tersalah faham. Kalau benda-benda yang melibatkan makna umum, makna sathi tu okey lah. Okey. Yang orang dalihkan macam tu kan. Pak Haji tu yang selalu orang kena. Tu tak sampai seru lah kita. Takut nasihat dia tu macam dia main-main ke ataupun dia sungguh betul dia kata. Orang tak nak pergi haji. Seru, tak sampai seru. Tak sampai seru lagi nak pergi haji. Kan? Pernah kita tengok dulu. Iyalah. Tak sampai seru lagi dia. Wallahu ta'ala alam lah. Tapi nak sebutnya, ada orang yang berdalil dengan Quran, tapi dalam konteks yang salah. Kalau dia tak faham tu, kita berilah kefahaman kepada mereka. Kalau dia sampai mengingkari macam Abu Bakar, dia terangkan kepada mereka, mengingkari juga, Abu Bakar pun perangi mereka di atas nama murtad, sebab telah terkeluar daripada Islam. Jadi kena hati-hati bermuamalah dengan ayat-ayat Al-Quran. Kalau sampai orang tu menolak ayat Quran, menolak hukum Allah, dia boleh sampai jatuh hukum murtad, macam berlaku pada Abu Bakar, pada sahabat yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Baik. Jadi wallahu sami'un alim. Alam ya'lamu, Allah Ta'ala kata, tidakkah mereka mengetahui annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadih, bahawa Allah dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'khudhu sadaqat, dan Allah lah juga yang menerima sedekah-sedekah dan zakat serta membalasnya, wa annallaha huwat tawwabur rahim, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha penerima taubat lagi maha mengasihani. Mengasihani. Dan ini penegasan dalam Quran bahawa taubat dan sedekah menghapuskan dosa. Ada kaitan taubat dengan sedekah menghapuskan dosa. Wa man tasaddaqa bi sadaqatin, dan bila Allah Taala terima, alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadi wa ya'khudhu sadaqat. Bila Allah terima sedekah ni, apa jadi? Satu, penghapusan dosa lah.
Yang kedua, berlaku juga Allah Ta'ala akan menjaganya dan mengembalikan kepada tuannya di hari akhirat dalam bentuk pahala. Sebab Allah Ta'ala tak terima harta tu untuk kebaikan dia. Dia maha kaya dah. Bila Allah Ta'ala kata wa ya'khudhus sadaqat, Allah mengambil atau menerima sedekah-sedekah, bukanlah bererti sedekah tu untuk kegunaan Allah Azza wa Jalla. Allah terima maknanya ambillah duit tu, kemudian gilah bagi kepada orang fakir miskin dan sebagainya. Itu buat zakat kan. Tapi Allah Ta'ala sebut Allah terima. Apa yang berlaku bila Allah Ta'ala terima? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu as-sadaqata wa ya'khudhuha bi yaminihi fayurabbiha li ahadikum kama yurabbi ahadukum muhrahu hatta innal luqmata latakunu mithla Uhudin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah ni Allah menerima sedekah dan mengambilnya dengan kanannya. Nabi sebut Allah terima dengan tangan kanannya. Wallahu ta'ala alam macam manalah sifat dia tu. Kita hanya beriman dengan lafaz yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Fayurabbiha li ahadikum, lalu Allah akan menjaganya untuk kamu. Yurabbiha ni menjaga dan membesarkan, seperti mana seorang daripada kamu membesarkan kudanya, anak kudanya. Jadi dia dapat anak kuda, dia pelihara anak kuda daripada kecil jadi besar, jadi besar, jadi besar. Dia panggil yurabbi, membesarkan. Nabi SAW kata, Allah bila terima sedekah daripada kamu, dia akan pelihara sedekah tersebut sebagaimana kalian memelihara anak kuda. Menternaklah bahasa kita. Menerima di sisi Allah tu kata Nabi begitu. Allah terima sedekah, Allah akan jaga sedekah tu dan Allah menyuburkannya. Hatta innal luqmata la takunu mithla Uhudin, sehingga satu suap makanan, luqmah ni suapan, satu suap yang kamu bagi sampai di hari akhirat nanti, tengok sebesar gunung Uhud. Padahal kita bagi suap sampai hari akhirat, tengok suapan tu dia punya saiz jadi sebesar gunung Uhud. Bila tanya ni apa orang kata, ni harta mana ni dapat banyak ni? Inilah harta daripada suapan yang kamu bagi sedekah. Dia sedekah suap je. Ya, Allah Ta'ala suburkan dia, biarkan dia sampai sebesar gunung Uhud. Ini makna bila wa tasdiqa dzalika fi kitabillah, dan benda ni dalam ayat Quran yang disebut Allah terima ayat ni lah. Inna alam ya'lamu anna Allaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi, Allah terima taubat, wa ya'khudhus sadaqat, dan Allah mengambil sedekah. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat, Allah ni menghapuskan, membinasakan riba dan membiarkan sedekah. Siapa yang ambil harta riba, bagi riba, habis, tak ada apa, tak ada berkat padanya. Tapi siapa yang bagi sedekah, Allah Ta'ala akan menyuburkannya. Beza riba dengan sedekah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala,
inna sadaqata taqa'u fi yadillahi azza wa jalla qabla an taqa'a fi yadis sa'il. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya sedekah itu jatuh pada tangan Allah sebelum jatuh pada tangan penerima atau peminta tu. Maknanya bahasa kiasan dia lah, Allah dulu terima sebelum daripada orang fakir itu terima. Harta sedekah ni, bila kita bersedekah kepada seseorang, ketahuilah sebelum dia sampai ke tangan orang yang kita nak bagi tu, Allah lebih dulu menyambutnya. Dan bila Allah sambut, orang tu ambil, dia beli makanan habis. Dia makan suap, kenyang, esok lapar balik. Di sisi orang tu. Tapi di sisi Allah, hak kita sedekah tu satu suap, kita akan dapati sebesar gunung Uhud di hari akhirat. Besarnya fadilat bersedekah. Tambah-tambah saat orang perlu kepada sedekah. Macam zaman sekarang ni kan. Zaman sekarang ini orang perlu kepada bantuan. Ramai orang berhenti kerja. Kita dengar berita siapa orang terjun bangunan, bunuh diri. Musim PKP, selama PKP ni saja 200 lebih orang bunuh diri. 256 ke? Orang bunuh diri musim PKP ni. Ada orang bunuh diri sebab COVID tak tahan, kena sakit COVID bunuh diri. Ada orang bunuh diri sebab tertekan. Sampai semalam orang buat satu kempen kibarkan bendera putih. Jangan bunuh diri. Kalau tak larat sangat, dah berserah dah. Masa silakan kibar bendera putih depan rumah, supaya orang tahu, orang boleh bantu. Mungkin orang ni malu, dia nak pergi minta dengan orang kan. Memang ada orang malu, dia nak minta dengan orang. Selama ni dia bekerja, dia ada kereta, dia gapo. Tapi dia malu. Bila dia malu, dia jadi stres nak minta dengan orang, tak boleh dan sebagainya. Maka ada orang buat kempen, jangan stres. Malu sangat, malu pun taklah bendera putih. Maknanya dengan isyarat bahawa kita sudah putus harapan untuk hidup. Kalau sampai tahap tu, bantulah. Orang tu memang layak dibantu. Dan kan kita dah baca sebelum daripada ni tentang siapa yang sebenarnya orang fakir dalam ayat innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Orang fakir, orang miskin. Bila dah sebut tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, orang fakir ni bukanlah sebenar-benarnya orang yang tak ada makanan dan sebagainya, yang mengetuk pintu-pintu, tak. Hak lebih fakir ialah orang yang dia tak ada dan dia tak meminta. Hak tu hak kita patut dahulukan. Sebab kadang-kadang orang hak minta ni, dia jadi suka tabiat untuk meminta. Ada juga orang post dalam Facebook, dia kata, kita bukan tak nak bantu, hari tu kita nak pergi bantu, pergi barang rumah dia, tersalah buka pintu, tengok-tengok ada 10 kapik beras dalam tu. Dengan stor makanan dia apa banyak. Dia minta dengan orang, dia bawa balik rumah dia disimpan. Lepas tu dia pergi minta lagi, dia balik dia simpan. Dia jadi simpan stok makanan pula. Bukan kata nak makan. Dia memanglah dia duk mikir orang, selama orang nak bagi, tak ambil ya. Mungkin dia kata gitu. Tak? Tapi lama-lama dia jadi tabiat. Dia jadi tabiat, orang bagi dia pun nak. Lepas tu dia tengok orang ambil, asal ada free je, dia ambil. Padahal orang lain banyak lagi yang lebih memerlukan. So kita kena seimbang lah. Bahagia orang yang bagi, bantulah. Bahagia orang yang menerima, terimalah berpada-pada. Dahulukan orang lain. Sahabat-sahabat dulu, ithar. Maknanya kalau orang tu dia ambil, tengok orang lain tak ada, dia bagi dua ke, dia bagi kat kawan tu ke, ithar. Dia rela dahulukan orang lain. Tapi kena ingatlah bahawa Allah Ta'ala ni, sebelum daripada kita, orang tu terima, Allah dulu terima. Jadi musim-musim ini sangat baiklah. Kita pun lama dah. PKP first hari tu kita buat program juga, bagi-bagi dah. Ni PKP 3 ni tak buat lagi. Boleh jadi nak kena buat ni. Kena tengok dia
ustaz nak buat seorang tak ada. Kena ada orang. Kalau ada orang tu pakat-pakat bantu dan sebagainya, kita buat akaun ni lemah lalu, kena ngaku lalu. Bimbang nak kutip apa kita pun. Allah ni pun dia tengah mengaji nak buat akaun, nak atal laporan LHDN, tak selesai-selesai lagi. Tapi nak sebutnya apa? Bantulah. Musim-musim sekarang ni orang sangat perlu kepada bantuan. Kita tak perasan keliling kita ada banyak. Maka anggaplah bahawa sedekah kita itu adalah tanda kita syukur kepada Allah, sebagai tanda kita nak taubat kepada Allah, dan sebagai satu pelaburan saham kita dengan Allah Azza wa Jalla. Orang kalau ASB masuk 10% setahun, 12%, oh seronok dah, tak mudah dah. Kalau ada hak pelaburan lagi dapat siapa 40%, dia duduk orang panggil silent partner je. Dia panggil apa? Silent partner kan? Bagi modal orang tu buat dapat 40%, alhamdulillah. Orang tu run 40%. Ramai kan orang nak hak tu dia bagi-bagi lingkup pasal tu. Ramai orang suka kepada orang panggil silent partner ni, passive income. Dia buat kerja lain tapi duit dia tu berganda. Allah Ta'ala janji lebih besar daripada tu. Allah Ta'ala janji satu suap Bukit Uhud. Berapa persen ni? Berapa persen? Bukit Uhud. Kalau kata 1,000 pun lebih. Kalau 1,000% baru 10 kali ganda. Kalau 1,000 100% satu kali ganda kan, 100%. Ni kalau kita kata dia bagi 1,000, 100% dapat untung 1,000 lagi lah. Kalau 1,000% dapat untung 10,000 kan, sikit. Bukit Uhud ni kalau kita ambil satu cupok tu nak suruh jadi gunung, satu cupok Lukmah, satu suap nak suruh jadi gunung. Berapa suap tu nak kena? Kalau cupok pun saya rasa 1,000,000 cupok pun tak jadi lagi gunung Uhud tu. Ambil cupok nak berah, ambil 1,000 cupok tak jadi gunung Uhud tu. 1,000,000 cupok saya rasa tak jadi lagi. Besar. Gunung Uhud ni besar. Ni suap, satu suap Nabi SAW sebut, Allah Ta'ala ambil sedekah kamu, dia biarkan dia suburkan sedekah tu, dia kembangkan dia daripada seperti mana kamu bela anak kuda. Kecil anak kuda dulu, tiba-tiba besar jadi gagah kuda tu. Sedekah tu asal satu suap je. Sampai akhirat tengok segunung Uhud. Berapa suap dah bagi, berapa gunung dapat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat. Allah menerima sedekah. Waktu kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sebelum sampai ke tangan peminta tu, sedekah tu lebih dahulu disambut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu. Dan katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Akan melihat apa yang kamu kerjakan. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui perkara yang gaib dan nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun.
kemudian dia akan menerangkan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Okay? Wa hadza kainun. Perkara ni berkata Imam Mujahid, hadza wa'idun minallah. Ayat ni rupanya janji buruk. Janji buruk. Kalau kita ayat-ayat sebelum ni, ya'taziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim qul la ta'taziru lan nu'mina lakum qad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah. Ayat ni sama dengan ayat tu, di mana kata Imam Mujahid, ayat ni menunjukkan kepada orang yang tak pergi perang tu, buatlah apa yang kamu suka. Maknanya hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan tunjukkan, sehingga Allah akan nampak, Rasul pun akan nampak, orang mukmin pun akan nampak apa yang kamu buat dulu di atas dunia. Okay? Wa qad yadhharu Allah Ta'ala dhalika lin-nasi fid dunya. Boleh jadi Allah Ta'ala menampakkan lagi di dunia lagi, sebelum daripada sampai hari akhirat, akan hakikat amalan-amalan kamu. Wa qala al-imam wa qala al-Bukhari qalat Aisyah radhiyallahu anha idza a'jabaka husnu amali imri'in muslim faqul i'malu fasayarallahu amalakum wa fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Aisyah kata, kalau kamu tengok amalan seorang Islam dan kamu rasa kagum, hebatnya amalan dia, maka kamu kena bacalah ayat wa qul i'malu, beramallah, Allah akan melihat amalan kamu, Rasul akan melihat, dan orang Islam akan melihat. Dan boleh jadi hak kita lihat tak sama dengan yang Allah Ta'ala lihat. Kita tengok okey, Allah Ta'ala tengok tak okey. Jadi Aisyah kata, kalau kamu tengok amalan seorang kamu kagum, maka bacalah ayat ni, supaya kamu rasa yang akan nilai kamu di hari akhirat tu adalah Allah. Wa qad warada fil hadits syabihu hadza. Dan terdapat riwayat dalam hadis, riwayat Imam Ahmad, yang merujuk kepada makna tersebut. Dari riwayat Imam Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum alla ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lahu fa innal 'amila ya'malu zamanan min umrihi aw barahatan min dahrihi bi'amalin salihin law mata 'alaihi dakhala al-jannah ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العبد لا يعمل البرهة من دهره بعمل السيء لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا وإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قبل موته قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله yuwaffiquhu li'amalin salih thumma yaqbiduhu alaihi. Riwayat Imam Ahmad. Nabi SAW kata, jangan kamu kagum tengok amalan seseorang sehinggalah kamu tengok bagaimana kesudahan hidup dia. Sesungguhnya ada orang beramal sepanjang masa dengan amalan yang baik, yang soleh, kalau dia mati masuk syurga. Tapi dia berubah lalu beramal dengan amalan buruk. Ada orang pula beramal dengan amalan buruk sepanjang masa, sepanjang hidup. Kalau dia mati masuk neraka.
tapi dia berubah di akhir hayat, buat amal soleh, kemudian dia masuk syurga. Dan apabila Allah Ta'ala menghendaki seseorang hamba, dia akan pergunakan hamba tersebut. Kata Nabi SAW, apabila Allah berkehendak kepada seorang hamba, Allah akan ista'malahu, Allah akan guna hamba tersebut. Kata sahabat, macam mana Allah guna tu? Allah pergunakan dia untuk buat amal salih, yang Allah taufikkan dia untuk dia buat amal salih, kemudian Allah matikan dia di atasnya. Jadi kita minta dengan Allah Azza wa Jalla agar Allah Ta'ala terima amalan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita ke dalam syurga. Sebab kita pun tak tahu amalan kita ni setara mana, akhir kita macam mana. Allah makhtim alaina bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirkanlah hayat kami dengan husnul khatimah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Ya Allah, perelokkanlah kesudahan kami dalam semua urusan kami, dan jauhkanlah kami, selamatkanlah kami dari azab dunia dan azab hari akhirat, dari kehinaan dunia dan azab akhirat. Jadi ayat ni mengingatkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala yang menilai amalan kita. Allah Ta'ala yang menilai amalan kita. Baik, ayat yang terakhir, wa akharuna murjauna li amrillah, dan satu kumpulan lain dari orang-orang yang tidak turut berperang diperintahkan keputusan mengenai mereka kerana menunggu perintah Allah. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim. Sama ada Allah nak azab mereka ataupun Allah nak terima taubat mereka. Ini satu golongan yang mana mereka ni diberikan murjauna, diberikan harapan. Satu kumpulan diberi harapan dengan perintah Allah. Sama ada Allah nak azab ataupun Allah nak ampunkan mereka. Okey. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Maha bijaksana. Jadi ini golongan ketiga yang tak pergi. Golongan pertama munafik. Golongan pertama ni munafik. Munafik dia datang bagi-bagi alasan, beres. Golongan kedua tak ada bagi alasan. Golongan kedua ni tak bagi alasan, belum Nabi sampai dah taubat dah. Ikat diri di tiang masjid, kemudian Allah Ta'ala ampunkan mereka. Golongan yang ketiga, orang Islam juga. Dia bukan orang munafik, dia Islam, tapi dia tak termasuk dari golongan orang yang ikat diri di masjid. Dan dia tunggu sampai Nabi SAW datang. Orang munafik mari bagi alasan, dia pun gingat juga. Pada mula-mulanya dia berkira nak bagi alasan juga boleh jadi. Tapi sampai depan Nabi, sebagaimana Ka'ab bin Malik kata, aku tahu kalau aku bagi alasan tak betul, Allah Azza wa Jalla akan bagi tahu kepada Nabi. Jadi mula-mula dia tak fikir nak bagi alasan, tapi dia fikir kali kedua, kalau aku bagi alasan tipu, Nabi tahu juga. Allah Ta'ala akan bagi tahu juga kepada Nabi. Akhir sekali dia pergi ngadap Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku tak pergi perang, tak ada alasan. Aku tak pergi, tak ada alasan. Tak pergi sebab aku tak ada sebab sebenarnya tak pergi tu. Jadi golongan ni ada 3 orang. Ni 3 orang. Yang mana Allah Ta'ala kata, wa akharuna murjauna li amrillah. Mereka ni keputusan mereka bergantung kepada perintah Allah.
imma yu'adzibuhum, sama ada mereka Allah azab mereka, wa imma yatubu alaihim, ataupun Allah mengampunkan mereka. Jadi ketiga-tiga ni Nabi suruh pulang dan tunggulah perintah Allah. Dia pun duduk rumah dia tu, itulah berlaku kisah boikot siapa Nabi suruh. Jangan orang cakap dengan dia, isteri-isteri dia pun kena pisah dan sebagainya. Sampai ada seorang itu hak tua tu, isteri minta izin dengan Nabi, ya Rasulullah, aku minta izin walaupun aku nak jaga juga makan minum. Tak cara ke dia, tak tidur sekali dengan dia, cuma kesian suami dia terlalu tua dah ni. Cuma aku nak jaga makan minum dia, nak duduk jaga keperluan dia. Nabi bagi izin. Lain, Nabi suruh balik rumah. Isteri-isteri dia pisah dengan dia, tunggulah keputusan Allah. Yang ni akan ada diulang balik cerita dia pada ujung surah ni. Ujung surah ni. Tapi ayat besok cerita munafik semula. Ulang balik cerita munafik lagi. Jadi insya-Allah kita sambung besok hari. Wallahu taala alam. Untuk cerita ayat walladzina takhadhu masjidan diraran. Cerita masjid dirar itu masjid munafik. Masjid golongan munafik yang bina masjid di Madinah. Wallahu taala alam. Kita sambung besok hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.